Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini pagi ni kita ada ni mata pelajaran pendidikan Islam kelas usaha tingkatan 4 dan tingkatan 5 kan, tapi cikgu nak lebih fokuskan pada tingkatan 4 sebab cikgu nak tingkatan 5 pun dengar. Maksudnya ada pun kena dengar juga video ni. Kita sama-sama lah ambil iktibar sebabnya cikgu akan bercerita pasal tokoh-tokoh ni adalah tokoh yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Jadi kata tokoh ini uh, apa ni uh, apa ni menyumbang pada perkembangan Islam. Jadi cikgu nak sama-sama kita dengarlah. Mungkin ada dah pernah cikgu cerita tahun lepas, tapi uh, tak apa, kita review balik. Maksudnya kita imbas balik apa yang pernah ada belajar dan juga apa yang cikgu akan terangkan untuk tingkatan 4 tahun ni. Okey, sebelum ni cikgu untuk tingkatan 4, cikgu dah pernah ajar kamu pasal solat ketika sakit kan. Jadi ini kita masuk bahagian sirah, iaitu sirah ni berkaitan dengan sejarah Islam, sejarah tokoh dan sebagainya. Itu yang masukkan dengan sirah. Okey, hari ni cikgu nak memperkenalkan seorang tokoh wanita, iaitu Sayyidah Datina Khadijah binti Khuwailid. Siapa yang tak kenal Sayyidah Khadijah ni? Sayyidah Khadijah ni merupakan isteri pertama Rasulullah SAW, isteri pertama Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah ni merupakan wanita yang agung. Kalau kamu tengok muka surat, budak kamu muka surat 135 ni, dia tulis kat sini kan, bicara tokoh wanita agung. Sebab apa yang dinamakan wanita agung? Sebabnya Siti Khadijah ni merupakan isteri pada Nabi. Kemudian dia juga merupakan tokoh ataupun contoh wanita untuk golongan muslimin lah. Tokoh bagi kaum muslimin, kaum-kaum perempuan ni kan. Kalau kita nak tengok kalau kita nak mencari satu tokoh yang boleh kita jadikan satu idola atau ikutan, kita kena cari yang baik. Salah seorangnya adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Okey. Jadi hari ini cikgu akan terangkan lebih lanjut lah pasal Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kenapa kita kena contohi Sayyidatina Khadijah ni? Kenapa tidak kita contohi kata artis barat dan sebagainya kan, tapi kita contohi Sayyidatina Khadijah. Sebabnya Sayyidatina Khadijah ni adalah isteri dambaan semua lelaki. Kalau kata yang lelaki pun kalau nak cari pasangan, nak cari pasangan hidup, nak cari isteri, carilah seperti Sayyidatina Khadijah ni lah, sebab dia mempunyai perbuatan yang baik dan menarik, akhlak yang terpuji dan sebagainya. Jadi masing-masing kita kena tengoklah. Yang perempuan pula, inilah satu kata satu benchmark ataupun satu sasaran untuk kita jadi lebih baik. Kalau kita nak tengok siapa yang kita nak jadi idola dia, inilah Sayyidatina Khadijah lah. Okey, kita tengok sini muka surat yang 136. Ini adalah latar belakang tentang Sayyidatina Khadijah. Okey, nama penuh adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kalau kata nama bangsa Arab ni, selalunya dia ada kurang-kurangnya 4 keturunan. Macam yang ni, Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid tu nama bapa dia lah. Bin Asad tu tuan dia. Lepas tu bin Abdul Uzza maksudnya moyang dia. Lepas tu bin Qusay ni kiranya pangkat yang paling tinggi sekali lah. Maksudnya asal usul keturunan lah. Okey. Macam kalau kita, selalunya kita berhenti takat nama kita, berhenti takat ayah kita je kan. Tapi kalau bangsa Arab ni, dia sampai keturunan dia. Daripada mana dia punya keturunan tu kan. Okey. Gelaran Sayyidatina Khadijah. Cuba tengok gelaran Sayyidatina Khadijah. Sebelum kedatangan Islam digelar sebagai Al-Tahirah, suci maruah diri. Kenapa? Sebab Sayyidatina Khadijah ni sebelum dia berkahwin dengan Nabi, dia dah
berkahwin dah. Sebabnya Sayyidina Khadijah ni dia seorang janda. Tapi walaupun dia seorang janda, dia tidak seperti kaum Arab jahiliah yang lain yang suka berfoya-foya, yang suka melakukan maksiat dan sebagainya. Dia sangat menjaga kehormatan diri dia. Sebab itu dia digelar sebagai Al-Tahirah sebelum kedatangan Islam lah. Maksudnya sebelum dia berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW. Dia digelar sebagai Al-Tahirah walaupun dia seorang yang kaya, dia seorang yang cantik dan sebagainya, tapi dia tidak pernah tenggelam ataupun dia tidak pernah leka dengan kecantikan dia ataupun kekayaan yang dia miliki. Dia sentiasa menjaga maruah diri dia. Okey, selepas kedatangan Islam, Sayyidina Khadijah digelar sebagai Ummul Mukminin yang bermaksud ibu orang mukmin. Kenapa dipanggil sebagai ibu orang mukmin? Sebabnya dia merupakan isteri Nabi lah, sebab dia isteri Nabi. Bila mana isteri Nabi, dia akan menjadi ikutan kepada khususnya kepada kaum muslimin, kaum perempuan. Jadi sebab itu Sayyidina Khadijah ni sangat-sangat setiap perwatakan dia, setiap pergerakan dia dipandang, selalu diikutilah oleh orang lain. Sebab tu dia menjadi contoh teladan untuk orang mukmin. Okey, sedikit pasal latar belakang Sayyidina Khadijah. Okey, Sayyidina Khadijah ni merupakan keturunan Bani Hashim, iaitu satu keturunan yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ni berasal pada satu moyang yang samalah, satu keturunan yang sama. Kemudian Sayyidina Khadijah juga berasal pada keluarga yang mulia dan kaya. Okey, Sayyidina Khadijah ni sebelum dia berkahwin dengan Nabi, memang dia seorang yang sangat kaya. Sampaikan dia berkenalan dengan Nabi Muhammad SAW pun di mana Rasulullah tu dia menjadi pekerja di bawah Sayyidina Khadijah. Sebab tu waktu Rasulullah bekerja di bawahnya, dia tertariklah dengan perilaku, dengan akhlak Nabi Muhammad SAW ni yang baik, yang hormati orang tua, yang jujur dan sebagainya. Okey, lepas tu Sayyidina Khadijah ni dia berkahwin dengan Rasulullah SAW ketika umur dia 40 tahun dan Nabi ketika waktu tersebut baru berumur 25 tahun. Tapi walaupun dia tua pada Nabi Muhammad SAW, tetapi orang kata ramai kata Sayyidina Khadijah ni dia tak nampak tua, muka dia muda. Dia sangat muda. Walaupun dia dah berusia 40 tahun, tapi muka dia tak nampak macam 40 tahun. Dia nampak muda sentiasa. Awet muda lah katanya. Bila mana dia tengok dia berkahwin dengan Nabi Muhammad, yang waktu tu Nabi Muhammad baru berumur 25 tahun. Maka segala kehidupan dia berubah 180 darjah. Bukan 180 darjah dah, 360 darjah. Sebabnya dia berubah terus. Sebabnya sebelum ketika mana dia berkahwin dengan Nabi Muhammad, Islam tak turun lagi. Sebabnya ketika Nabi Muhammad umur 25 tahun, Islam tak turun lagi. Nabi Muhammad pun tidak masih belum menerima wahyu. Okey. Lepas tu Sayyidina Khadijah merupakan wanita pertama yang memeluk Islam. Okey, wanita pertama yang memeluk Islam. Dan isteri pertama Rasulullah SAW. Okey. Nabi ada banyak isteri, tapi Nabi tak pernah memadukan Sayyidina Khadijah ni. Walaupun dia banyak isteri, dia ada 13 orang isteri. 13 orang isteri. Tapi Nabi tak pernah memadukan Siti Khadijah. Lepas Siti Khadijah wafat, baru Nabi berkahwin lain. Kemudian pada masa sama ada juga isteri-isteri dia yang mana
Nabi madukan, maksudnya poligami lah. Maksudnya madukan tu dalam waktu yang sama berkahwin dengan ramai isteri. Tapi kena ingat satu, Nabi ni dia walaupun dia isteri dia ramai, dia bukan kahwin sebab suka-suka, tak. Dia kahwin sebab ada sebab. Contohnya mungkin wanita tersebut suami dia dah mati meninggal dalam peperangan, kemudian tak siapa nak jaga, maka Rasulullah ni pun berkahwin dengan wanita tersebut untuk menjaga keselamatan wanita tersebut. Sebab waktu zaman jahiliah, waktu baru Islam diperkenalkan, kiranya masyarakat Arab jahiliah ni dia akhlak dia pun sangat teruk. Dia pun sanggup menghina, membunuh dan sebagainya, memudaratkan orang lain. Sebab tu bila mana perempuan yang lepas kematian suami ni, selalunya dia akan dihina lah, dihina dan sebagainya. Jadi bagi memelihara maruah isteri-isteri yang mana suami dia telah meninggal di medan perang, maka selalunya macam ada pemimpin-pemimpin lah, yang mana orang yang tokoh-tokoh yang tinggal tu, yang ada tu, dia akan kahwin. Sebab tu zaman pada awal mula-mula kedatangan Islam, memang boleh isteri ramai, lebih pada 4. Tapi selepas turunnya ayat yang mengatakan bahawa seorang lelaki yang boleh berkahwin 4 saja, tak boleh lebih pada 4, itu kena ada syarat dia. Maka lepas tu 4 je lah yang boleh kahwin. Tu pun 4 tu pun kena pasti betul-betul mampu. Kalau tak mampu, cukup hanya seorang sahaja. Okey, dengan Siti Khadijah, Nabi ada 6 orang cahaya mata. Nabi sebenarnya dia ada 7 cahaya mata, tapi dengan Siti Khadijah ni dia dapat 6 orang zuriat lah. Okey, yang pertama sekali Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqyah, Ummu dan juga Fatimah. Tapi walaupun dia ada banyak anak, anak lelaki dia semua, lelaki Nabi Muhammad ni semua meninggal ketika kecil. Kemudian walaupun dia banyak anak sekalipun, tapi yang lain tak dapat memberi keturunan, maksudnya tak mendapat tampakan zuriat dan sebagainya. Hanya melalui Fatimah saja yang ada keturunan. Okey. Cuba tengok tarikh kewafatan Siti Khadijah binti Khuwailid, iaitu pada tahun 620 Masihi ketika berusia 65 tahun. Iaitu bersamaan dengan tahun ke-10 Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul, 3 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah ke Madinah. Siti Khadijah dia meninggal akibat sakit, sakit tua dan sebagainya. Sebab tu dia meninggal. Tahun yang Siti Khadijah meninggal adalah tahun yang sangat sedih lah bagi Rasulullah dan juga umat Islam ketika itu. Sebab apa? Tahun tu juga Rasulullah dia baginda kehilangan saudaranya, iaitu Abdul Muttalib. Jadi kemudian Islam juga ketika itu ditindas bila sampai umat Islam terpaksa bersembunyi, maksudnya di satu tempat untuk mengelakkan ditindas oleh tentera musyrikin lah, tentera Arab jahiliah ni. Jadi terpaksa orang Islam ketika itu terpaksa bersembunyi lah. Kita tengok peribadi mulia Saidina Khadijah. Inilah yang pentingnya, yang mana kita perlu contohi, kita perlu jadikan dia satu sasaran yang kita nak capai. Yang pertama sekali, akhlak yang terpuji. Terdidik dalam keluarga yang mulia dan mempunyai akhlak yang terpuji. Kamu kena ingat, walaupun Siti Khadijah ni dia hidup pada zaman Arab jahiliah, maksudnya sebelum kedatangan Islam lagi. Waktu sebelum kedatangan Islam,
masyarakat Arab jahiliah ni dia sangat kata terkenal dengan akhlak yang buruk. Orang Arab ni terkenal dengan akhlak yang buruk seperti suka berzina, suka minum arak, suka kekerasan dan sebagainya. Tapi Sayyidah Khadijah ni walaupun Islam belum lagi turun, tapi dia tetap menjaga akhlak dia, tetap menjaga maruah dia, tak sewenang-wenangnya dia rosak dan sebagainya. Walaupun sebelum dia berkenal dengan Nabi Muhammad SAW, dia merupakan seorang janda, tapi dia sangat menjaga nama baik keluarga dia, sangat menjaga maruah diri dia. Dia tidak pernah terlibat dengan gejala sosial yang berlaku pada ketika waktu tersebut lah. Kedua, seorang yang penyayang. Isteri yang penyayang dan dapat menguruskan rumah tangga dengan baiknya. Inilah kata antara ciri-ciri idaman, isteri idaman semua suami. Kan? Jadi seorang yang penyayang, sangat memahami suami, lepas tu menguruskan rumah tangga dengan baik. Kemudian murah hati, yang ketiga murah hati, suka menolong orang yang lemah, menjadikannya seorang dermawan yang sangat dihormati dan disanjungi tinggi. Murah hati ni dapat dilihat bila mana waktu zaman orang Islam ditindas oleh masyarakat Arab jahiliah. Bila mana orang Islam ditindas, Siti Khadijah ni dia keluarkan semua harta dia bagi pada orang Islam. Dia membantu ekonomi orang Islam. Waktu orang Islam ditindas, pemimpin Arab pada ketika tersebut, dia tidak benarkan sebarang urus niaga dengan orang Islam. Jadi bila mana orang Islam nak beli satu barang, contohnya beli roti, peniaga akan jual dengan harga yang tinggi ataupun tak bagi langsung. Jadi situlah peranan Siti Khadijah ni, dia keluarkan duit dia keluarkan segala harta dia untuk tolong orang Islam dan umat Islam, supaya orang Islam dan umat Islam ni tidak kelaparan. Dan keempat, sabar dan tabah. Sabar menghadapi tekanan dan penderitaan hidup bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas dakwah. Bagaimana kita tahulah kan, bila pada awal perkembangan Islam ni, banyak sangat tentangan yang Rasulullah terima, termasuk ugutan bunuh, ugutan dipulaukan sebagainya kan. Tapi Nabi Muhammad dan juga Siti Khadijah ni, isterinya ni, Siti Khadijah ni, dia sangat penyabar, sangat tabah menghadapi segala ujian yang berlaku. Tak pernah mengeluh, tak pernah sekalipun menyalahkan takdir. Mereka ni sabarlah setiap hari berdoa dan sebagainya, menjalani ujian yang terpaksa dihadapi lah. Seterusnya, sifat yang kelima, bijak dan gigih. Bijak mengendalikan perdagangan yang diwarisi kepada keluarganya sehingga menjadi saudagar wanita yang amat dikagumi. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, selalunya kaum wanita ni dipandang hina, sampai selalunya bila mana lahirnya anak perempuan dalam keluarga tersebut, anak perempuan tersebut akan dibunuh dan sebagainya. Tetapi Siti Khadijah ni, dia menjadi antara salah satu perempuan wanita yang sangat dikagumi oleh masyarakat Arab jahiliah. Sebabnya pertama, dia datang pada keluarga yang baik dan mulia. Bani Hashim ni adalah keturunan yang sangat baik, sangat mulia, sangat memang kaya. Tapi dengan tambah lagi dengan dia punya akhlak, dia punya penampilan, pembawaan diri dan sebagainya. Jadi sebab tu Siti Khadijah ni dia sangat terkenal. Dia seorang yang bijak, dia seorang sangat bijak. Lepas tu dia mewarisi perniagaan ayah dia, perniagaan keluarga dia. Dan yang terakhir sekali adalah teguh keimanannya kepada Allah SWT. Sanggup mengorbankan segala kekayaannya untuk perjuangan Islam bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Macam cikgu kata tadilah, walaupun
dia diugut dan sebagainya, tapi tetap iman dia teguh pada ajaran Islam, tetap teguh pada ajaran agama Islam. Tak pernah dia kata nak tinggalkan Rasulullah ke, ataupun tak pernah dia rasa menyesal ke, tak pernah. Dia tetap juga bersama-sama Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Okey. So, saya tengok muka surat 137, iaitu peranan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. 137 dan juga 138. Kita tengok peranan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid terhadap Islam. Okay, pertama sekali, dia merupakan seorang isteri yang berani, sabar dan tabah menyediakan dan menghantar bekalan makanan kepada Rasulullah SAW sewaktu di Gua Hira. Okey. Di Gua Hira ni berlaku satu peristiwa, iaitu di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Sebab apa Nabi Muhammad ketika tersebut dia berkawat tu maksudnya mengasingkan diri di Gua Hira, sebabnya pada ketika tersebut Nabi Muhammad dia rasa sangat kecewa dengan kehidupan masyarakat Arab jahiliah pada ketika tersebut yang menyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad SAW dia asingkan diri di Gua Hira. Nabi Sayyidina Khadijah ni, bila dia tengok keadaan suami dia macam tu, dia agak susah hatilah juga. Tapi pada masa sama dia memberi sokongan pada suami dia. Setiap hari dia pergi jumpa suami dia, hantar bekalan makanan dan sebagainya, supaya suami dia tidak kelaparan. Okey. Kemudian sabar menghadapi pemulawan dan sekatan ekonomi kafir Quraisy terhadap keluarga Bani Hashim dan golongan Muslimin. Walaupun banyak dugaan yang dia hadapi, dia terpaksa terpuhi. Sampai sedangkan Khadijah ni dia merupakan sebelum kedatangan Islam, dia merupakan antara seorang tokoh wanita yang sangat dikagumi, sangat dicemburui. Tapi bila mana datangnya Islam, dia tekad untuk berjuang jalan Islam. Dia dipulaukan, keluarga dia dipulaukan, keluarga semualah. Jadi tapi dia tetap sabar. Dia tak pernah kata menyesal, ataupun dia tak pernah kata mengeluh, tapi dia tetap sabar. Kemudian Khadijah juga merupakan isteri yang dermawan. Dia juga tadi dia membelanjakan semua hartanya untuk membantu Rasulullah SAW memperjuangkan Islam, dan beliau buat ni dengan rasa yang ikhlas. Tak pernah dia menuntut apa pun, asalkan dia tak pernah menuntut walaupun satu sen pun duit yang dia bagi pada Nabi Muhammad. Semua yang dia lakukan adalah ikhlas semata-mata kerana Allah SWT dan untuk perkembangan Islam lah. Okay. Yang ketiga, teman yang setia, memberi dorongan dan semangat yang kuat pada Rasulullah SAW untuk menyebarkan syiar Islam, sentiasa bersama-sama dengan Rasulullah sewaktu susah dan senang. Kemudian penghibur ketika duka lara, membawa baginda Rasulullah SAW berjumpa dengan Waraqah bin Nawfal selepas baginda menerima wahyu di Gua Hira. Sebab apa Sayyidina Khadijah ni dia bawa Rasulullah berjumpa dengan Waraqah, sebabnya bila mana Rasulullah ni dia terima wahyu pada Jibril alaihissalam, pada Allah melalui perantara Jibril alaihissalam, Rasulullah ni dia jadi ketakutan. Dia berlari balik, dia dalam keadaan ketakutan. Dia terus tidur sampai dia suruh Khadijah ni selimutkan dia. Tak cukup dengan selai, dia suruh selimut lagi. Sampai 3 selimut pun dia rasa sejuk. Sejuk ketak ni, sebabnya dia ketakutan. Jadi Sayyidina Khadijah ni bila dia tengok keadaan suami dia macam tu, dia pun pergi jumpalah seorang tokoh yang terkenal jugalah dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyah ketika tersebut. Dia pergi jumpa tokoh tu, dia menceritakan keadaan suami dia. Kemudian tokoh tersebut iaitu Waraqah ni, dia katalah bahawa apa yang suami dia lalui itu adalah
wahyu. Suami dia menerima wahyu. Kemudian kat situlah Sayyidina Khadijah dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia katalah tak mungkin Tuhan akan menganiayai suami dia, sebabnya suami dia adalah seorang yang baik. Okey, menenangkan Rasulullah SAW ketika menghadapi tekanan dan hinaan pada orang-orang Quraisy. Okey, seterusnya kita tengok sumbangan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Okey, antara sumbangan dia, sebenarnya banyak sumbangan Sayyidina Khadijah ni, tapi ini adalah antara sumbangan Sayyidina Khadijah lah. Okey, kita boleh tengok. Sumbangan yang pertama, menyumbangkan segala harta yang dimilikinya untuk membantu kaum muslimin, terutamanya ketika kafir Quraisy mengenakan sekatan ekonomi kepada orang Islam. Walaupun Sayyidina Khadijah ni dia merupakan seorang yang kaya raya, tapi dia tak sombong. Sebaliknya, bila mana orang Islam atau umat Islam pada ketika tersebut dia dalam kesusahan, dia keluarkan duit dia lagi. Sampai kan Sayyidina Khadijah ni, sampai Nabi kata pakaian dia tu biasa kata ada bertumpuk-tumpuk. Maksudnya pakaian dia tu lusuh lah. Walaupun dia seorang yang kaya, tapi pakaian dia tu tak melambangkan dia punya status. Pakaian dia lusuh, lepas tu ada bekas jahitan, bertumpuk dan sebagainya. Jadi tapi dia tak pernah berkira, dia tak pernah mengeluh dan sebagainya. Dia tetap bersyukur dengan apa yang ada. Kemudian mengorbankan seluruh hidupnya untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kehidupan dia pun berubah 360 darjah. Pada dia boleh memiliki semua benda di dunia ini sampai dia mati, dia meninggal, dia wafat, dia meninggal dalam keadaan yang kata daif lah. Daifnya sebabnya pakaian dia pun lusuh dan sebagainya, tapi dia sanggup berkorban seluruh hidup dia untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian segala harta kekayaannya digunakan untuk membantu Rasulullah SAW menjalankan tanggungjawab dakwah. Dia bantu Rasulullah SAW. Dia tak minta apa pun, dia tak pernah kata nak minta hadiah ke apa ke tak, tapi dia buat tu semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana perjuangan Nabi Muhammad lah. Dia percaya bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah betul. Okey, kemudian kita tengok muka surat 140 mencontohi peribadi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Macam mana kita nak contohi peribadi dia sebagai seorang Islam, sebagai seorang wanita dan sebagainya. Macam mana kita nak jadi seperti Khadijah? Jadi ini adalah cara dia lah. Pertama, teguhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disanggup mengorbankan segala harta, jiwa dan tenaga untuk menegakkan syiar Islam, meningkatkan keimanan dengan memperbanyakkan amal soleh. Kalau untuk kita jadi seperti Khadijah ni, pertama kita kena sanggup berkorban lah. Kalau kata terpaksa demi agama, terpaksa berkorban duit, terpaksa berkorban tenaga, kita kena sanggup lah. Sebabnya itulah perjuangan kita. Itu sebenarnya tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Okey, meningkatkan keimanan dengan memperbanyakkan amal soleh. Amal soleh seperti bukan saja yang wajib, masuk juga yang sunat, yang harus dan sebagainya. Kita banyakkan buat amal soleh. Lagi banyak amal soleh kita buat, lagi teguh iman kita. Okey, berakhlak mulia dan terpuji, hiasi diri dengan akhlak terpuji, tinggalkan perkara-perkara keji, lakukan amal makruh dan nahi mungkar. Amal makruh nahi mungkar ni bermaksud mengajak ke arah kebaikan, meninggalkan keburukan. Contohnya seperti kalau kata kita nampak kawan kita mencuri, kawan kita tengah mencuri barang, contohnya katakanlah curi duit kan. Macam mana kita nak buat, maksudnya nak mengajak dia ke arah kebaikan, suruh dia tinggal keburukan yang dia buat. Dan juga pada masa yang sama, kita ni macam mana nak ajar diri kita untuk tidak terjebak apa yang dia buat. Itulah yang dimaksudkan amal makruh nahi mungkar. Melakukan kebaikan, mengajak ke arah kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Okey,
berakhlak mulia dan terpuji. Macam tadi, hiasi diri dengan akhlak terpuji kan. Bukan saja kita perlu hiasi diri kita tu dengan kata penampilan yang menarik, tak, tapi akhlak yang terpuji. Kadang-kadang kita terlampau mementingkan penampilan luaran, tapi yang sebenarnya yang penting adalah kata penampilan dalaman, maksudnya hati kita. Sama ada kita ni berhati bersih ataupun kotor. Yang tu yang penting sebenarnya, sebabnya kalau kamu cantik luaran pun tapi hati kamu hitam, kamu seorang yang sangat kata biadab, tak guna. Tapi bila mana hati kita bersih, kita hormat orang tua, berakhlak mulia, hormat orang lain, walaupun penampilan kita tidak menarik sekalipun, tetap juga orang akan kata kita cantik. Okey, bijak, gigih dan gigih berusaha. Okey, rajin berusaha untuk menuntut ilmu dalam pelbagai bidang, gigih mengumpul kekayaan untuk digunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebagai orang Islam, kita kena wajib tuntut ilmu. Tuntutlah ilmu apa yang bermanfaat, kita kena tuntut. Tak boleh kita kata tak maulah, malas lah. Macam kata ada setengah orang mungkin kata tak maulah pergi sekolah, tak guna pergi sekolah. Tak boleh, sebabnya bila kita pergi sekolah, kita belajar tentang ilmu. Jadi kata ilmu ni bukannya kita guna untuk sekarang je. Ilmu ni kita guna untuk sampai kita akhirat nanti. Ilmu yang bermanfaat akan membawa kita ke syurga. Contoh ilmu yang bermanfaat apa dia? Macam yang kamu tengah belajar sekarang ni lah. Pergi sekolah kan, bila pergi sekolah cikgu bagi kerja dan sebagainya, bagi ilmu, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Satu lagi, ilmu yang kita belajar setiap hari. Contoh seperti mak cerita masak dan sebagainya, itu pun ilmu juga. Pengalaman hidup kita pun ilmu juga. Ilmu yang bermanfaat boleh membawa kita ke syurga, tapi ilmu yang tidak bermanfaat, maksudnya melekakan, boleh membawa kita ke neraka. Contohnya apa? Ilmu yang tidak bermanfaat seperti belajar mencuri, belajar berbohong dan sebagainya. Itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Lepas tu, gigih mengumpul kekayaan untuk digunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat, kita ni sebagai orang Islam kena sentiasa memajukan diri sendiri. Okay, memajukan diri sendiri ni tak kira lah maju dari segi apa pun, tapi kalau boleh dari segi ekonomi tu kena pastikan macam kita ni berduit lah, supaya kita boleh bantu orang Islam yang lain. Kalau kita duk takut yang sama je, kalau kata contoh dah tahu kita dah tak berduit kan, maksudnya tak kaya mana, tapi tak mahu berusaha langsung, nak harapkan bantuan dan sebagainya, tak boleh lah. Sebabnya kita kena berusaha untuk jadi lebih baik pada sebelumnya. Lepas tu nombor 4, isteri yang solehah. Berusaha untuk menjadi isteri yang dapat menyenangi hati suami. Lepas tu memberi kesokongan dan dorongan dalam setiap aktiviti yang dijalankan untuk meninggikan syiar Islam. Kiranya Siti Khadijah ni adalah contoh isteri idaman setiap suami, setiap lelaki. Kalau kata nak tahu macam mana isteri idaman, maka kamu contohilah Sayyidina Khadijah. Dia akan menyenangi setiap dia akan menyenangi suami dia bila mana suami dia dalam kesusahan, tidak menyusahkan suami dia, tidak meninggikan suara, hormat pada suami, pandai menguruskan keluarga, maka suami pun sayang kan. Okey. Okey, setakat tu untuk cerita Siti Khadijah ni. Okey, apa yang cikgu boleh simpulkan kat sini, Siti Khadijah ni memang kata wanita yang paling agung lah. Kalau markah 10 tu, dia adalah yang paling perfect lah, paling sempurna. Sebabnya Siti Khadijah ni dia menjadi tauladan pada setiap golongan wanita Muslim. Jadi sebab tu cikgu rasa kalau kata kamu nak cari satu contoh teladan yang elok untuk jadikan kata panduan,
kaum perempuan, maka jadilah seperti Sayyidatina Khadijah ni. Sebab Sayyidatina Khadijah ni dia bukan saja cantik, kaya, tapi dia juga ada akhlak yang terpuji. Dia merupakan seorang ibu yang penyayang, seorang isteri yang solehah, yang dengar kata suami, kemudian seorang hamba yang tawaduk dan bertakwa. Jadi dia complete dia punya package Siti Khadijah ni. Okey. Jadi untuk hari ni, apa yang cikgu nak kamu buat adalah kamu kena buat nota lah. Lebih dulu kena buat nota lah supaya senang kamu nak jawab soalan berkaitan dengan tajuk yang cikgu bagi ni nanti. Okey, jadi kamu tengok muka surat 135. 135, tajuk ni saleh. Kemudian 136, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, dia punya latar belakang apa semua ni pun saleh. Saleh macam ni. Gambar ni tak perlulah kamu lukis. Kemudian peribadi Sayyidatina Khadijah, salin juga. Lepas tu peranan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan juga sumbangan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, salin. Last sekali mencontohi peribadi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Yang ni pun salin juga. Okey. Setakat tu nota yang kamu perlu salin itu 140. Okey. Apa yang cikgu harapkan bukanlah kita nak jadi sempurna Sayyidatina Khadijah ni mungkin jauh, tapi kita boleh ambil yang mana kita rasa dekat. Contohnya cikgu kata kat sini, macam cikgu sendiri, cikgu rasa cikgu pun banyak kurangan, tapi cikgu rasa mungkin cikgu boleh perbaiki di cikgu dari segi tingkatkan keimanan kita dan sebagainya, supaya kita lebih dekat dengan bukanlah lebih dekat dengan Sayyidatina Khadijah ni, maksudnya lebih dekat dengan apa yang Islam tu bawa. Jadi bila mana kita perbaikilah diri sendiri. Kita tengok yang mana kurang, kita perbaiki. Jadikan Sayyidatina Khadijah ni sebagai satu role model untuk kita jadi lebih baik seperti dia. Maka mungkin tak boleh seperti dia 100%, tapi kalau boleh dapat sikit pun jadilah kan. Okey. Jadi setakat itu saja cikgu punya penerangan untuk tajuk sirah kita hari ini. Untuk tingkatan 4, jadi cikgu harapnya kamu boleh faham apa yang cikgu terangkan. Kalau ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, boleh je tanya cikgu terus. Tak ada masalah, cikgu akan sentiasa mendengar keluhan ataupun pertanyaan yang kamu nak tanya. Okay, sekian saja cikgu sudahi cikgu punya kelas hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Khadijah bersama baginda Rasulullah, sungguh indah dan sungguh mulia, kisah cinta terbaik di dunia. Berdebar jantung Sayyidah Khadijah saat melihat baginda Rasulullah. Khadijah memendam perasaannya, Khadijah akhirnya jatuh cinta. Sungguh besar cinta Khadijah, cinta pertama sang baginda, rela berkorban harta benda untuk sang baginda. Khadijah wanita
Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kisah cinta Sayyidah Khadijah bersama baginda Rasulullah. Sungguh indah dan sungguh mulia, kisah cinta terbaik di dunia. Berdebar jantung Sayyidah Khadijah saat melihat baginda Rasulullah. Khadijah memendam perasaannya, Khadijah akhirnya jatuh cinta. Sungguh besar cinta Khadijah, cinta pertama sang baginda, rela berkorban harta benda untuk sang baginda. Khadijah wanita mulia, Nabi pun sangat mencintainya, menemani sang Rasulullah sampai tutup usia. Khadijah istri Rasulullah. Khadijah